Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Zaid untuk belajar reka bentuk pengaturcaraan. Sekarang kita tengok situasi dalam buku teks muka surat 38 dan 39, yang mana Cikgu Kartina membawa 3 murid, 3 orang muridnya ke pusat ekonomi digital untuk melihat teknologi robotik. Cikgu asal ramai suka robotik kot. Seorang murid bertanya, "Cikgu, bagaimanakah robot ini boleh bermain bola?" Ada atur cara yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tersebut untuk bergerak sama seperti robot ini. Saya ingin murid seorang lagi kata apa? Hebatnya. Murid lelaki ni pula, "Saya ingin belajar membuat pengaturcaraan supaya boleh memberikan arahan kepada robot ini." Okey, kamu pula untuk belajar robot ni bersama Penang Science Cluster. Cikgu dah daftar. Kita tengoklah siapa dapat nanti. Mungkin pihak PCA dia datang ke sekolah. Okay, sekarang ni kita tengok asas reka bentuk pengaturcaraan. Okay, tajuk dia struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Kita tengok struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okay, kita tengok contoh yang dia bagi. Pilihan pada mesin layan diri membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Okay, cikgu rasa ramai pernah guna mesin air ni kan. Kamu boleh pilih minuman apa kamu nak. Okay, tahukah kamu terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan, iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okay, sekarang ni kita tengok struktur kawalan ulangan. Mempunyai satu tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi while sahaja. Okay, sekarang kita tengok contoh dia bagi. Kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Okay. Yang mana dekat traffic light ni ataupun lampu isyarat ni, dia dah letak pemasa berapa tempoh masa kita nak lintas. Dekat sekolah kita pun ada tempat lintasan jalan kaki sebelah jalan keluar kan. Okay. Kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van, ambulans bernyala secara berturutan dan berulang. Begitu juga dengan sistem siren yang berbunyi mengikut selang masa tertentu. Kita tengok ambulans, bomba, polis, dia ada lampu kecemasan dah bunyi, yang siren dia tu. Kita tengok dia ada bunyi masing-masing. Sekarang ni kita tengok struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Apa itu algoritma? Kita akan pelajari struktur kawalan pilihan. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Okey, kita tengok tata cara. Cikgu rasa kamu pun ada pengalaman kan, pinjam buku di perpustakaan yang dijaga oleh Cikgu Zaitun lah, yang mana kamu pilih buku, kemudian kamu pergi ke kaunter pinjaman, kamu serahkan kad kamu, ambil buku, kemudian keluar. Kamu ada tempoh tertentu untuk pinjam buku tersebut. Kita tengok tata cara dia macam mana. Tata cara membuat pinjaman buku. Langkah pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Okay, kalau kamu suka bahasa Melayu, kamu boleh pergi bahagian bahasa Melayu, dia ada dah susunan ikut bahagian masing-masing. Kalau sains, kamu pergi ke bahagian sains. Kenapa dia susun macam tu? Supaya kita senang nak cari. Langkah 3, bawa buku ke kaunter pinjaman. Langkah 4, serahkan buku dan kad perpustakaan ke kaunter pinjaman. Langkah 5, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Langkah 6, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okay, sekarang kita tengok pseudocode dia. Pseudocode, ni bentuk pseudocode.
sebahagian daripada algoritma. Dia sedekut ni dia mesti ada mula, dia mesti ada tamat. Kita tengok mula, masuk ke dalam perpustakaan, kemudian cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika keluar dari pusat sumber. Lepas tu barulah tamat proses pinjaman buku. Sekarang kita pindah kepada catat alih. Catat alih dia bentuk macam ni. Setiap bentuk ni dia ada fungsi dia masing-masing. Okay. Kita tengok catat alih bermula dengan mula, kemudian kita masuk ke pusat sumber 4 segi. 4 segi lagi, cari buku. Kemudian bentuk macam ni, jumpa buku dengan yang dikehendaki. Okey, dia ada di sini, dia ada ya tidak. Kita nak pinjam buku ataupun tak pinjam. Tidak pinjam. Kalau ya, pinjam buku di kaunter pinjaman. Kalau tak pinjam, kita tak pinjam lah. Kemudian 4 segi balik, kita keluar daripada pusat sumber. Pusat sumber, lepas tu proses tamat. Kita tengok langkah-langkah menulis sedekut. Tulis kenyataan mula, baca input. 3. Proses arahan input. 4. Papak output. 5. Tulis penyataan tamat. Okey, tahukah kamu struktur kawalan jika hanya akan melaksanakan suatu penyataan jika didapati benar? Kita tengok contoh lain. Struktur kawalan ulangan. Jonis dan rakan-rakannya mempunyai pilihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, ini dia punya persedokok dia. Mula beratur di trek larian, kemudian berlari perlahan-lahan mengelilingi trek. Selagi belum cukup 3 pusingan, teruskan larian. Tamat selagi. Bila selagi tu tamat, proses tersebut tamat. Okay, sekarang kita tengok simbol. Sebelum kita pergi catat, kita tengok masuk simbol. Okay, kamu tengok simbol 4 segi hujung separuh bulat ni bermaksud nama terminal mula atau tamat. Fungsi dia permulaan atau penamat suatu catat alih. 4 segi sengit ni input atau output, membaca input atau memaparkan output. Okey, 4 segi proses arahan untuk memproses input. 4 segi lebih sengit daripada yang tadi. Syarat, fungsi dia menguji syarat. Anak panah alih aktiviti fungsi dia menunjukkan aliran aktiviti. Okey, sekarang kita tengok dekat mana dia guna. Okey, 4 segi separuh bulat dia tanda mula. 4 segi separuh bulat, satu lagi dekat tamat. Dia ada 2 tempat, dekat mula dengan dekat tamat. Ni simbol ni. Okey, simbol 4 segi ni kita guna kat mana pula? 4 segi tepat ni. Okey, beratur di trek larian, berlari perlahan-lahan mengelilingi trek, teruskan larian. Lepas tu simbol ni, simbol syarat ni. Simbol syarat ni kita buat pilihan lah, sama ada ya kalau kita nak teruskan larian, tidak kalau kita nak tamatkan larian. Sebagai contoh, pusingan pertama tu kita dah ada masalah kesihatan, kita boleh berhenti. Kita ambil tidak, lepas tu tamat. Sekarang kita tengok perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Jika perkataan jika if digunakan pada struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan lain. Perkataan selagi while pada struktur kawalan ulangan pula digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Okay, sekarang ni kita tengok contoh situasi 1, struktur kawalan jujukan. Okay, saya hendak membancuk air teh panas. Okay, dia mula masak air, kemudian masukkan uncan teh ke dalam cawan, kemudian tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, lepas tu proses tersebut tamat. Bermaksud kita tak tambah benda lain lah. Teh panas dengan gula saja, dia tak ada pilihan lain. Okey, sedekut struktur kawalan pilihan berbeza dengan atas ni. Yang atas tadi kita tak gula. Yang bawah ni
kita pilih hendak letak susu ataupun tidak. Kita tengok situasi dia ni. Saya hendak memacu air coklat panas, hendak masukkan susu atau tidak. Okey, yang ni kita tengok proses dia. Masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Jika tak mahu susu, tamat. Proses tersebut tamat. Jadi kacau air, kemudian proses tamat. Bermaksud kita ada pilihan di sini. Okey, sekarang ni kita tengok situasi ketiga, sedekut struktur kawalan ulangan. Ulang ni sebagai contoh, murid ni selepas bersukan, dia kata panasnya hari ini saya sangat dahaga, jadi dia hendak minum air kosong. Okey, kita tengok macam mana kawalan ulangan tersebut. Dia ada mula minum air, selagi rasa dahaga minum air lagi, tamat selagi ni, proses selagi bermaksudnya dia minum seteguk, dia rasa hilang dahaga. Kalau dia rasa dahaga lagi, dia minum lagi seteguk, dahaga lagi, tambah lagi seteguk. Penting kamu beza di antara jika dengan selagi ni. Jika ni untuk kawalan pilihan, selagi ni untuk kawalan ulangan. Kita tengok syarat pada struktur kawalan pilihan memberi pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Syarat pada struktur kawalan ulangan pula memberi peluang ulang semula hingga tamat. Kita tengok struktur kawalan jujukan dengan struktur kawalan pilihan. Kamu tengok sini ya. Struktur kawalan jujukan mula. Ni kita pindah pada catat li, mula. Kemudian masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuang air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau dan tamat. Kamu tengok simbol yang dia guna ni, berbeza. Okey, struktur kawalan pilihan. Bagaimana catat alih dia? Mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air ke dalam cawan. Kemudian di sini kamu ada pilihan sama ada kamu nak letak susu ataupun tidak. Tengok dia guna simbol ni, simbol macam ni, nak susu ataupun tidak. Lepas tu kacau air, proses tamat. Sekarang kita tengok ulangan pula, struktur kawalan ulangan. Bermula dengan mula, minum air. Lepas tu masih dahaga, kamu nak minum kan, kamu tak mau minum. Lepas tu proses tamat. Kamu tengok perbezaan di antara struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan. Dia beza dekat sini. Sini kita nak, kalau kawalan pilihan kita nak masukkan susu ataupun tidak. Manakala sistem kawalan ulangan tu kita nak ulang benda yang sama. Okey, tahukah kamu struktur kawalan jujukan boleh difahami seperti sebuah kereta yang dipandu di jalan lurus. Bagi kawalan pilihan pula, pemandu boleh memilih jalan menuju ke destinasi. Bagi kawalan ulangan pula adalah seperti kereta F1 yang sedang berlumba di litar dan akan berhenti apabila syarat bilangan pusingan selesai. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini. Selepas minggu depan kita akan sambung proses penghasilan algoritma.